Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih banyak kerana sudi datang untuk menonton video saya pada hari ini. Dan seperti biasa bagi mereka yang baru pertama kali datang untuk menonton ke channel saya ataupun mereka yang masih lagi belum subscribe, saya mohon jasa anda untuk subscribe ke channel saya. Dan bagi mereka yang dah subscribe, saya mohon anda untuk kongsikan video ini kepada rakan-rakan serta di keluarga anda. Semoga apa yang saya nak kongsikan sedikit pada hari ini adalah satu perkongsian yang bermanfaat untuk kita semua, insyaAllah. Okey, jadi hari ini saya ingin berkongsikan sedikit ulasan berkenaan dengan tuntutan pengeluaran secara bersasar, pengeluaran KWSP secara bersasar, yang mana walaupun sudah hampir 5 bulan tuntutan ini berjalan, tetapi masih lagi kita boleh lihat ataupun saya sendiri ditanyakan secara peribadi berkenaan dengan soalan-soalan berkaitan dengan tuntutan pengeluaran ini. Banyak soalan-soalan yang sebenarnya sudah pun dijelaskan ataupun telah pun orang kata diterangkan oleh pihak Pertubuhan Gagasan Inovasi Rakyat sendiri sebelum ini. Namun persoalan ini masih lagi muncul setiap hari. Jadi saya terpanggil hari ini untuk menjelaskan sedikit kepada anda semua yang mungkin tertanya lagi berkenaan dengan tuntutan pengeluaran KWSP secara bersasar ini. Soalan yang pertama sekali yang sering ditanyakan adalah apa maksud bersasar ini? Okey, bersasar ini adalah maksudnya dalam kategori dalam tuntutan pengeluaran KWSP ini kita memfokuskan kepada golongan-golongan tertentu sahaja. Kita tidak membuat tuntutan pengeluaran untuk semua pencarum KWSP, tetapi kita hanya membawa suara daripada kalangan pencarum seperti suri rumah, ibu bapa tunggal ataupun mereka yang sudah tidak aktif mencarum dalam akaun KWSP ini. Pertubuhan Gagasan Inovasi Rakyat bawa suara mereka ini dan minta pada pihak kerajaan untuk mempertimbangkan dibenarkan mereka ini membuat pengeluaran KWSP sebagai contoh pada usia 55 tahun. Jadi belum sampai usia 55 tahun, mungkin mereka ini sekarang berusia 39 tahun, 41 tahun sebagai contoh. Jadi mereka ini telah pun ataupun diberikan kebenaran untuk membuat pengeluaran wang KWSP mereka. Jadi maksud bersasar di sini adalah untuk memfokuskan kepada golongan-golongan tertentu yang mana mereka yang terkesan sahaja. Yang kedua, kenapa orang yang bekerja ataupun mereka yang masih lagi mencarum di dalam akaun KWSP ini tidak dibenarkan untuk membuat pengeluaran? Itu soalan yang sering saya terima. Tetapi sebenarnya mereka yang sedang bekerja ataupun masih lagi aktif mencarum ada tuntutan untuk tuntutan secara bersasar ini, yang mana jika kita lihat pada referendum yang diserahkan kepada Istana Negara, kita lihat kepada maklumat nombor 3 ya, pencarum yang masih aktif mencarum berusia 54 tahun ke bawah yang mempunyai simpanan dalam akaun satu melebihi 20,000 minta untuk dibenarkan mengeluarkan 30% daripada akaun satu mengikut keperluan bagi meneruskan kelangsungan hidup. Aktif mencarum di situ maksudnya kita masih lagi bekerja. Jadi siapa yang cakap dalam tuntutan ini tidak memfokuskan kepada mereka yang tidak aktif mencarum, sedangkan untuk tuntutan dalam kategori ketiga dan kategori keempat memfokuskan kepada mereka yang masih lagi mencarum. Kelihatan seolah-olah kalau macam tu semualah boleh keluarkan. Tidak, kita tidak memfokuskan kepada golongan T20, kita hanya memfokuskan kepada golongan B40 dan juga sehingga kepada golongan M40 sahaja mengikut apa yang telah pun dinyatakan sebelum ini oleh PGIR. Persoalan yang ketiga, kenapa tidak diminta untuk mengeluarkan pada jumlah yang tertentu? Contohnya RM10,000, RM30,000 ataupun RM50,000, tetapi kenapa minta dikeluarkan semua? Okey, jadi kita fikirkan di sini, bagi seorang suri rumah yang sudah tidak mencarum, contohnya melebihi 5 tahun, 7 tahun sebagai contoh, jadi mereka ini sebenarnya sudah mungkin tidak boleh kembali kepada sektor pekerjaan kerana keperluan untuk berada dalam rumah ataupun menjadi suri rumah itu lebih besar daripada keperluan untuk bekerja. Jadi jika diberikan pilihan ataupun jika diluluskan, yang mana satu pilihan anda? Adakah anda mahu bagi suri rumah ini hanya boleh mengeluarkan RM10,000, RM30,000 ataupun RM50, ataupun mereka ini dibenarkan untuk mengeluarkan keseluruhan daripada akaun satu mereka yang mana mereka ini mungkin mempunyai lebih daripada RM100,000
yang mana yang menjadi pilihan anda. Sudah tentulah yang mana yang lebih banyak dan juga yang mana yang lebih memberikan manfaat kepada pencarum, itulah sepatutnya yang kita orang kata kedepankan. Sebab itu Pertubuhan Gagasan Inovasi Rakyat meminta pengeluaran ini dilakukan daripada akaun satu, ataupun bagi mereka yang orang kata dah teraktif pencarum ini, minta untuk ditutup terus, dikeluarkan semua terus daripada akaun KWSP. Sudah tentulah jumlah yang diperolehi daripada keseluruhan akaun KWSP ini lebih baik daripada nilai RM10,000, RM30,000 ataupun RM50,000. Kalau dibenarkan atau diminta hanya sekitar RM10,000, selepas ini mungkin ada pula tuntutan untuk pengeluaran KWSP kali ke-6. Takkan itu yang kita hendak berlaku? Soalan yang keempat, wajib atau tidak untuk isi borang kaji selidik yang baru ini dikeluarkan oleh Pertubuhan Gagasan Inovasi Rakyat bagi mengisytiharkan baci terkini akaun satu di dalam pencarum? Jawapannya tidak wajib, tetapi pencarum KWSP yang mana yang hendak orang kata bersama dengan Pertubuhan Gagasan Inovasi Rakyat untuk menuntut pengeluaran daripada akaun KWSP anda digalakkan untuk mengisi borang kaji selidik ini bagi membolehkan pihak Pertubuhan Gagasan Inovasi Rakyat mendapat maklumat yang terkini berkenaan dengan baki pencarum. Jadi data daripada apa yang diperoleh daripada kaji selidik ini akan dibentangkan, akan dipersembahkan kepada pihak kerajaan. Sebagai contoh, kita tak tahu siapa yang akan menerima data ini, tetapi ada dikatakan bahawa pihak tertinggi yang akan menerima. Jadi ianya akan dibentangkan berdasarkan kepada keadaan baci terkini pencarum, dan ianya juga akan menunjukkan kesungguhan pencarum KWSP itu dalam menuntut pengeluaran KWSP bagi meneruskan kelangsungan hidup mereka. Soalan yang kelima, dulu dah isi borang, satu kali borang aduan petisyen pada permulaan, kenapa hendak diisikan lagi? Okey, ini yang pertama adalah daripada tuntutan pihak atasan, yang mana mereka mahu pihak Pertubuhan Gagasan Inovasi Rakyat mengemas kini data yang diperolehi. Data yang diperolehi adalah hasil daripada borang aduan yang dilakukan pada pertengahan bulan Julai tahun 2022. Sekarang ini kita dah masuk pada penghujung bulan Disember, yang mana tinggal beberapa hari saja lagi kita akan memasuki tahun baru, tahun 2023. Jadi sudah tentulah data yang ada sebelum ini sudah sedikit terkebelakang ataupun outdated, dan kita di PDR perlu mengemas kini data yang kini bagi menunjukkan apa keadaan yang berlaku sekarang, sama ada dari segi berapa baki dan juga perkara-perkara yang lain. Disebabkan itu juga perlunya untuk ada kemas kini dan pihak PJR mengeluarkan borang yang baru, serta borang yang baru ini, kaji selidik yang baru ini, dia tidak sama maklumat dia berbanding dengan petition pada permulaan ataupun borang aduan sebelum ini. Ianya adalah orang kata pengumpulan maklumat yang berbeza tetapi berdasarkan kepada keadaan dan keperluan. Soalan yang keenam, kenapa borang kaji selidik ini tidak dikeluarkan oleh pihak KWSP sendiri? Jawapannya mudah saja, kerana pihak KWSP ataupun pihak kerajaan sebelum ini memang tidak berminat pun untuk meneruskan sebarang pengeluaran daripada akaun KWSP. Jika mereka ada berniat atau berminat untuk memberikan pengeluaran kepada rakyat kepada pencarum KWSP, sudah tentulah mereka akan melakukannya secara terus, ataupun sudah tentulah mereka akan Kementerian Kewangan mengarahkan pihak KWSP untuk membuka kaji selidik ke, untuk membuka borang permohonan ke dan sebagainya. Apabila mereka tidak mempunyai sebarang niat ataupun mereka tidak mempunyai sebarang minat untuk melaksanakan pengeluaran yang seterusnya, sudah tentulah tidak ada sebarang borang kaji selidik ataupun sudah tentulah tidak ada sebarang respon daripada pihak KWSP. Dan sebab itulah pihak Pertubuhan Gagasan Inovasi Rakyat perlu melakukan inisiatif membuat borang kaji selidik, borang aduan, petition dan sebagainya bagi mengumpulkan data untuk dipersembahkan kepada kerajaan bahawa sekarang ini ramai yang masih lagi terkesan dan mereka mahukan bantuan ataupun mereka mahukan wang tunai, terutama sekali daripada wang KWSP mereka sendiri. Dan soalan yang terakhir sekali adalah soalan favourite ramai orang, iaitu kalau saya tak isi borang kaji selidik ini, adakah saya tidak akan dapat membuat pengeluaran akaun KWSP saya? Jawapannya adalah, adakah saya tidak akan dapat? Jawapannya adalah tidak.
Borang ini tidak memberikan jaminan bahawa apabila anda menyisihkan borang ini, anda boleh mengeluarkan wang KWSP anda. Tetapi borang ini adalah untuk menunjukkan maksudnya pencarum ini masih ramai lagi yang memerlukan pengeluaran KWSP ini untuk meneruskan kelangsungan hidup. Sebab itu kita perlu kumpulkan data-data daripada pencarum untuk dibentangkan dan dipersembahkan kepada kerajaan, menunjukkan bahawa rakyat masih lagi terkesan. Jadi, kalaulah satu hari nanti kerajaan mempertimbangkan untuk membenarkan pengeluaran secara bersasar, kebarangkaliannya adalah mungkin akan dilakukan kepada semua pencarum yang berada daripada 4 kategori yang telah pun dinyatakan oleh Pertubuhan Gagasan Inovasi Rakyat. Jadi, kalau kata dah dibenarkan kepada 4 kategori tersebut, kenapa perlu nak isi borang? Kita perlu ingat, kalau kita tak isi, maksudnya tak ada sebarang aduan, tak ada sebarang maklumat daripada pencarum. Seolah-olah PGR sahaja yang hanya memandai-mandai, pergi berjumpa orang sana, pergi berjumpa ahli parlimen sini, kata pasal pengeluaran KWSP dan sebagainya, tetapi rakyat tidak memberikan sebarang respon, rakyat tidak memberikan sebarang kerjasama. Dan apabila tidak ada sebarang kerjasama, tidak ada sebarang data atau maklumat yang diberikan oleh rakyat, menunjukkan seolah-olah benda ni tak ada apa-apa dan hanya riuh rendah ataupun hanya orang kata dibuat gimmick oleh pihak Pertubuhan Gagasan Inovasi Rakyat. Jadi sebab itu kita perlu saya menggalakkan anda untuk mengisi borang kerja selidik ini setidak-tidaknya. Kalau kata apabila penggunaan ini berjaya dilaksanakan, anda merupakan salah satu penyumbang yang membantu rakan-rakan anda yang terkesan, yang tak mau isi borang ataupun yang tak tahu dan sebagainya, untuk mereka ini juga bersama anda boleh mengeluarkan wang caruman KWSP mereka. Setidak-tidaknya insya-Allah ada pahalanya di situ dan ada kebaikan yang anda lakukan kepada orang lain. Jadi perlu ingat, kalau ramai-ramai berfikiran bahawa tak perlu isi sebab nanti kalau lulus semua dapat, dia tak. Sebab apa? Sebab kalau kata tak ada orang isi, maksudnya seolah-olah tak ada orang yang berminat. Sebab itu kita memerlukan sokongan daripada kalangan pencarum itu sendiri. Jadi harapan saya, dengan 7 ataupun 8 persoalan yang saya telah kupas, dan juga saya seringkali menerima soalan-soalan ini setiap hari, saya harap penjelasan ini dapat sedikit sebanyak membantu anda yang orang kata curious ataupun was-was ataupun curiga ataupun mempunyai orang kata tanda tanya berkenaan dengan isu-isu daripada soalan ini. Dan yang terakhir sekali berkenaan dengan link untuk borang. Link untuk borang hanya boleh didapati di dalam laman Facebook Saudara Azmi Bugis ataupun laman Facebook Pertubuhan Gagasan Inovasi Rakyat. Itu dua tempat yang anda boleh dapatkan link dan juga untuk isi borang kerja selidik ini. Itu saja sedikit yang saya nak kongsikan pada hari ini. InsyaAllah jika ada sebarang perkembangan terbaru, saya akan berkongsikan kepada anda semua kelak. Bagi mereka yang mempunyai sebarang persoalan, sebarang masalah ataupun sebarang komen, anda boleh utarakan di ruangan YouTube saya, Firdaus Selamat, di ruangan Facebook saya, Firdaus Selamat Channel, dan juga di TikTok saya, Firdaus Selamat 85. InsyaAllah kita akan jumpa lagi. Jangan lupa untuk share, jangan lupa untuk subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.